Setiap pemain perlu bekerja sama dalam memainkan peranan masing-masing untuk menghasilkan kejayaan buat pasukan Sabah FC. Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah, Datuk Seri Mokhtar Radin berkata, itu resepi terbaik bagi memastikan jentera pertahanan, tengah dan serangan berfungsi dengan baik sekaligus mencipta kemenangan. Katanya semua 11 pemain semestinya perlu berunding dan menyusun strategi untuk melakukan serangan serta mengawal lawan daripada merobek kubu pertahanan pasukan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis sungkai bersama Sabah FC yang dibuat di Hotel Hilton, Kota Kinabalu semalam. Pada majlis berbuka puasa berkenaan, sebanyak 10 rumah amal dan pusat tahfiz turut diraikan bersama dan diberikan sumbangan sempena Hari Raya Aidilfitri. Bu Mokhtar berkata kualiti permainan Sabah FC juga perlu terus sentiasa dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Sementara itu, Bu Mokhtar berkata beliau sudah merancang plan pembangunan untuk menjana pendapatan tetap Sabah FC. Katanya perancangan dengan keluasan 9 ekar tanah itu membabitkan pembinaan fasiliti sukan termasuk padang latihan serta bangunan pejabat dan lot kedai. Sementara itu, kerusi parlimen yang akan ditandingi Gabungan Rakyat Sabah dan Barisan Nasional perlu dibincang secara terperinci bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Ia berikutan kenyataan Ketua UMNO Sabah, Datuk Seri Mokhtar Radin baru-baru ini mengenai semua kerusi tradisi BN dan UMNO yang ditandingi pada PRU 14 menjadi milik UMNO. Ketua Bahagian Parti Pribumi Bersatu Malaysia Tawau, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata itu perlu dibincangkan demi menjaga kerjasama yang baik dan kepentingan rakyat. Beliau yang juga pembantu Menteri Kewangan Negeri berkata sesiapapun yang diletakkan sebagai calon oleh pimpinan tertinggi Sabah untuk bertanding pada PRU 15 perlu dihormati dan diberi sokongan. Jalan raya sesak merata tempat berikutan peningkatan aliran trafik sejak beberapa hari lalu bukan perkara luar biasa. Setiap kali menjelang perayaan khususnya Aidilfitri sebelum pandemik COVID-19. Namun kesesakan lalu lintas kali ini berbeza berbanding sebelum ini selepas 2 tahun masyarakat kota tidak balik kampung disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Bukan setakat sesak, risiko kemalangan juga pasti meningkat berikutan peningkatan aliran trafik di semua jalan raya utama, lebih-lebih lagi apabila berdepan dengan pemandu yang bersikap mementingkan diri, suka memecut dan memotong kenderaan secara berbahaya. Bagi menangani situasi itu, pasukan polis tentunya memikul tugas yang lebih berat sepanjang musim perayaan ini kerana bukan saja memantau pergerakan trafik, malah bertanggung jawab membantras jenayah di jalan raya, perumahan, bandar, kampung dan di mana saja. Dalam hal ini, Polis Diraja Malaysia Sabah kali ini mengambil pendekatan lebih canggih dalam memantau semua aspek yang menjadi tanggung jawabnya sejajar perkembangan era digital dan teknologi di hujung jari. Berbeza sebelum ini, selain melalui media massa, pendekatan konvensional seperti sekatan jalan raya dan kempen keselamatan jalan raya, kaedah canggih dengan menggunakan media sosial Facebook banyak memudahkan kerja polis menyampaikan nasihat dan peringatan kepada masyarakat. Bagi memastikan orang ramai menyambut perayaan dengan penuh kegembiraan bersama keluarga, Polis Sabah mengambil pendekatan bukan saja mendekati pengguna jalan raya dengan mengagihkan risalah keselamatan ketika Ops Selamat 18, tetapi menggunakan media sosial FB untuk menyampaikan nasihat dan pesanan kepada orang ramai ketika bergerak pulang ke kampung. Jika dilihat, hampir semua laman Facebook rasmi Ibu Pejabat Polis Daerah di Sabah memuat naik video yang mengenai pelancaran Ops Selamat 18 yang bertemakan Rumah Selamat Sampai ke Destinasi. Melalui rakaman dan video itu, setiap ketua polis daerah menerangkan objektif utama Ops Selamat iaitu melancarkan pergerakan lalu lintas bagi mengurangkan kadar kemalangan maut dan kemalangan biasa. Selain itu juga pendekatan itu turut disasar untuk menurunkan kadar jenayah pecah rumah ke tahap paling maksimum ketika perayaan Aidilfitri tahun ini. Apa yang menariknya, Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jaute Dikun turut tidak melepaskan peluang memuat naik rakaman video melalui akaun FB Polis Sabah dengan menjelaskan penugasan polis Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik kontingen Sabah sepanjang Ops Selamat dijalankan. Bahkan beliau turut memberi nasihat dan pesanan kepada orang ramai yang bergerak pulang ke kampung halaman sempena menyambut perayaan Aidilfitri supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu. Melihat keprihatinan pihak polis ini, orang ramai terutama pengguna jalan raya perlu lebih berhati-hati dan sentiasa menjaga emosi serta etika ketika memandu sebagai langkah memastikan pemanduan dalam keadaan selesa dan selamat sepanjang perjalanan.
buanglah sikap mementingkan diri, tidak pedulikan hak dan keselamatan pengguna jalan raya lain dengan membawa kenderaan secara berbahaya menyebabkan pengguna lain berasa tidak selesa selain tidak selamat. Ubahlah sikap supaya kita boleh menjadi pemandu yang berhemah, bertolak ansur dan menghormati orang lain ketika berada di atas jalan raya. Perayaan yang sewajarnya disambut dengan penuh kemeriahan dan kegembiraan bersama keluarga akan bertukar menjadi mimpi ngeri jika berlaku kemalangan. Jadi usah biarkan ahli keluarga menangisi kepulangan kita. Raikanlah Aidilfitri kali ini bersama keluarga tersayang dengan air mata kegembiraan dan bukannya dengan tangisan pilu. Meskipun hanya sebuah pekan kecil, Pekan Kinarut tetap meriah setiap kali tiba hari Sabtu. Berikutan tamu di pekan ini menjadi tumpuan penduduk setempat. Hari ini suasana di pekan ini lebih meriah berikutan ramai umat Islam mengambil kesempatan membeli belah untuk persediaan Aidilfitri yang disambut minggu depan. Selain pelbagai jenis sayuran dan ikan turut dijual, ialah kuih muih kering juada hari raya dan kelengkapan membuat hidangan raya seperti ketupat dan kelupis. Pucuk kelapa, daun nyirik dan daun salad selain daun pisang antara yang boleh didapati di tamu Pekan Kinarut bagi mereka yang mahu membuat ketupat dan kelupis sebagai hidangan hari raya nanti. Bagi melengkapkan hidangan hari raya nanti, ayam segar dan daging import juga banyak dijual hari ini, namun tidak dinafikan harga bahan makanan mentah itu agak mahal ketika ini. Apa yang penting, pengguna perlu bijak berbelanja untuk membuat persiapan menyambut Aidilfitri. Seterusnya, 3 Dewan Perniagaan dan Persatuan Pedagang di negeri ini menyatakan harapan agar diberi peluang untuk bekerja sama dengan kerajaan negeri bagi membantu membangunkan ekonomi Sabah. Yang di-Pertua Persatuan Pedagang Pengusaha Melayu Malaysia Perdasama Sabah, Datuk Junaidi Abdul Rahman berkata, peluang yang ada termasuk pelaburan dari luar negara melalui Hala 7 Sabah Maju Jaya harus diberi kepada ahli Dewan Perniagaan dan Persatuan Pedagang terbabit. Beliau berkata kepada media pada majlis berbuka puasa bersama Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu semalam. Majlis itu dianjurkan oleh Perdasama Dewan Perniagaan Melayu Malaysia dan Dewan Perdagangan dan Industri ASEAN. Katanya lagi pihaknya sedia untuk bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk usaha ke arah membantu membangunkan ekonomi Sabah. Sementara itu diminta mengulas berhubung isu pelaksanaan gaji minimum, pihaknya akan akur dengan ketetapan kerajaan. Seramai 38 anak yatim dari rumah kebajikan diraikan dengan sumbangan daripada ketiga-tiga Dewan Perniagaan berkenaan sempena majlis itu. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.